Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan suatu tragedi berdarah yang banyak meninggalkan kesan terhadap politik, ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia. Peristiwa 13 Mei sememangnya bukan suatu peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba atau kerana sebab-sebab yang spontan, tetapi ianya merupakan suatu rentetan daripada sebab-sebab atau peristiwa yang telah berlaku sebelumnya. Kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu merupakan salah satu faktor yang turut menyumbang kepada peristiwa 13 Mei. Selain itu, kesan peninggalan penjajah Inggeris juga boleh dilihat sebagai punca kepada peristiwa tersebut. Amalan diskriminasi oleh Inggeris contohnya telah banyak menegangkan lagi hubungan antara kaum di Tanah Melayu. Dari sudut ekonomi, peristiwa 13 Mei banyak meninggalkan kesan yang negatif terhadap masyarakat Melayu khasnya dan golongan Bumiputera amnya. Ekonomi adalah bukti yang jelas kepada persoalan ini. Keadaan ini merupakan suatu kesan yang nyata selepas penjajahan British. Dasar ekonomi baru yang dirancangkan oleh kerajaan pada 1971 merupakan satu usaha bertujuan untuk mengimbangi kembali kedudukan ekonomi dan hubungan antara kaum di Malaysia. Kesimpulannya, kejadian ini telah menyebabkan kemerosotan ekonomi Malaysia dan kerajaan telah mengambil tindakan untuk meningkatkan ekonomi terhadap kaum Melayu. Langkah-langkah yang diambil oleh berbagai pihak untuk mengatasi peristiwa 13 Mei 1969. Mengisytiharkan darurat, berbuat kuasa serta merta. Pada 16 Mei 1969, kerajaan telah mengambil jalan dengan mengisytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu untuk menenangkan keadaan rentetan daripada situasi yang tidak terkawal dan pertempuran antara kaum berlaku. Hal ini dibuat bertujuan untuk memberi masa dan kesedaran kepada pihak yang terlibat untuk berfikir secara rasional dan menghentikan kekacauan dalam masa singkat. Selain itu, kerajaan juga membentuk Majlis Gerakan Negara Mandarin pada 17 Mei 1969 bagi mengambil alih tugas Parlimen untuk sementara. Tun Abdul Razak, Perdana Menteri pada ketika itu, telah membentuk satu Majlis Gerakan Negara Mandarin dan beliau sendiri telah mengketuai gerakan tersebut. Beliau juga telah dibantu oleh pemimpin politik, pegawai kanan kerajaan dan pegawai tinggi polis serta tentera. Mandarin berjaya mencapai matlamatnya dan kerajaan berparlimen berjaya dikembalikan semula pada 23 Disember 1971. Tambahan pula, kerajaan telah menumbuhkan Jabatan Perpaduan Negara JPN dan Majlis Muhibah Negara MMN pada 1970. Jabatan Perpaduan Negara berfungsi untuk membantu meningkatkan kesedaran komuniti mengenai perpaduan dan integrasi nasional melalui aktiviti penggalakan dan pengukuhan. Kedua, mewujud dan menyelaraskan aktiviti perpaduan melalui rukun tetangga berasaskan konsep kejiranan. Yang ketiga, membimbing kanak-kanak berbilang tahun untuk membentuk peribadi dan perwatakan yang sempurna bagi kepentingan perpaduan dan integrasi melalui tabika perpaduan. Kerajaan juga menubuhkan Majlis Perundingan Negara MPN pada 29 Januari 1970. Selain itu, MPN juga bertanggungjawab terhadap beberapa ideologi negara berkaitan perpaduan, seperti rukun negara dan pindaan perlembagaan tertentu. Langkah yang kelima ialah menubuhkan Majlis Perundangan Negara MPN. MPN ini telah ditubuhkan pada 29 Januari 1970 tahun. Fungsi MPN ini adalah untuk membentuk perpaduan antara kaum di Malaysia. Fungsi yang kedua ialah meneliti isu-isu perpaduan negara serta mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan perhubungan dan integrasi kaum di Malaysia. Tambahan pula,
MPN juga bertanggungjawab terhadap beberapa ideologi negara berkaitan perpaduan seperti rukun negara dan bidang perlembagaan tertentu. Anggota MPN terdiri daripada Kerajaan Negeri, Wakil Majlis Gerakan Negara, Wakil Sabah dan Sarawak, Wakil Parti Politik, Kumpulan Agama, Wartawan, Perkhidmatan Awam, Persatuan Guru-Guru, Badan-badan Profesional dan Kesatuan Sekerja dan Majikan. Langkah seterusnya ialah pengubahan rukun negara oleh MPN pada 27 Januari 1970 tahun. Kita ada 5 prinsip rukun negara. Antara prinsip-prinsip rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah menetapkan agama Islam sebagai agama rasmi dan agama lain bebas diamalkan di mana-mana bahagian. Prinsip rukun negara yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Ini menekankan kesetiaan rakyat kepada ketuan negara dan negeri masing-masing. Prinsip rukun negara yang seterusnya ialah keluhuran perlembagaan, supaya rakyat dapat menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Prinsip rukun negara yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Undang-undang tersebut mestilah dipatuhi untuk memastikan kedaulatannya sentiasa terpelihara. Prinsip rukun negara yang akhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Pembentukan masyarakat yang berbilang kaum dan agama yang harmoni dapat dilahirkan sekiranya setiap individu dalam masyarakat boleh berpegang teguh kepada prinsip ini. Pengajaran yang diperoleh daripada peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ini. Nombor 1, rusuhan dapat membawa kepada malapetaka dan juga kecelakaan. Disebabkan rusuhan, banyak harta benda awam seperti kereta, rumah, pejabat, kedai-kedai musnah akibat dipecahkan dan juga ada yang dibakar. Selain itu, rusuhan dapat membawa kepada kehilangan nyawa orang yang tidak bersalah. Selain itu, rusuhan dapat menyebabkan kerugian yang tinggi. Contohnya seperti pemilik-pemilik kedai. Apabila kedai mereka musnah, mereka terpaksa menanggung kerugian yang sangat tinggi kerana akibat daripada kos-kos pembaikan untuk memulihkan kedai-kedai mereka. Dan akhir sekali, rusuhan dapat menimbulkan keadaan yang tidak tenteram dan huru-hara. Ini kerana apabila terdapat rusuhan, rakyat jelata tidak berani untuk keluar dan mereka hanya akan duduk di rumah masing-masing sahaja. Kedua, kepentingan kestabilan politik di dalam negara. Apabila negara itu mencapai kestabilan politik, ia dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian. Contohnya, apabila tiada kestabilan politik di dalam sesebuah negara, maka perang saudara boleh berlaku. Ini telah terjadi di Libya di mana rakyat mereka sendiri telah berperang dengan kerajaan mereka. Seterusnya, kestabilan politik dapat menjamin kesejahteraan rakyat jelata. Apabila negara tersebut berada dalam keadaan yang aman, maka rakyat mereka dapat hidup dalam keadaan yang harmoni dan juga tenteram. Selain itu, kestabilan politik dapat menghindar daripada sebarang pertelingkahan yang mungkin berlaku. Ini juga termasuklah seperti rusuhan, perang saudara, demonstrasi jalanan dan sebagainya. Dan akhir sekali, ia boleh menjana ekonomi negara yang lestari. Apabila negara kita dalam keadaan yang aman, maka pelabur-pelabur asing berminat untuk melabur modal mereka di dalam negara kita. Seterusnya, antara pengajaran yang boleh kita dapati daripada peristiwa 13 Mei termasuklah kepentingan perpaduan antara kaum bagi menjamin keamanan negara. Kerajaan telah mengambil pelbagai langkah proaktif daripada peristiwa berdarah tersebut, termasuklah mewujudkan dasar perpaduan antara kaum untuk dijadikan panduan dan pegangan masyarakat. Generasi hari ini
perlu ambil iktibar tentang betapa pentingnya aspek persefahaman, penerimaan, pengorbanan dan tolak ansur setiap kaum bagi membentuk kontrak sosial yang seharusnya perlu dipertahankan bersama. Melalui sikap beramah mesra, saling hormat menghormati dan berprasangka baik, masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni dan tenteram. Kita hendaklah mengelakkan semangat asabiah, iaitu semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Selain itu, peristiwa tersebut juga mengajar kita tentang kepentingan menghindari isu sensitif atau mempertikaikan hak antara kaum, terutamanya hak orang Melayu dan Bumiputera. Dalam era teknologi masa kini, ada sesetengah pihak yang buta sejarah dan tidak patuh kepada Perlembagaan Malaysia memberi komen-komen melampau tentang hak keistimewaan orang Melayu. Komen-komen ini mampu mencetuskan riak-riak perbalahan antara kaum dan seterusnya jika tidak dikawal akan menimbulkan konflik perkauman. Hal ini amatlah ditakuti kerana konflik perkauman tidak memberi kebaikan, malah hanya membawa padah, umpama yang kalah jadi abu dan yang menang menjadi arang. Kita boleh melupakan sejarah, namun sejarah tidak pernah melupakan kita. Perasaan dengki dan iri hati haruslah dijauhi oleh semua pihak bagi mengelakkan salah faham yang boleh menyebabkan peristiwa 13 Mei berulang kembali. Peristiwa 13 Mei merupakan sejarah yang amat menyedihkan. Sebagai generasi baharu, kita haruslah mempamerkan semangat cinta akan negara dengan menyertai PLKN, menyertai kempen cinta akan negara, membeli produk tempatan, dengan menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air kita. Barulah kita akan menghayati orang di sekeliling kita dengan mengenali budaya mereka. Walaupun kita tidak mempunyai warna kulit maupun agama yang sama, tetapi dengan adanya semangat cinta akan negara, kita dapat hidup dengan harmoni di tanah air ini buat selama-lamanya. Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, Marilah kita bersama-sama Menyemai semangat cinta akan negara Tanpa mengira kaum, bangsa dan agama, Demi mengelakkan peristiwa ini berulang lagi. sayangi negara kita.